أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar, para penonton yang saya hormati lagi dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang ceria ini, pagi yang mulia ini, kita sama-sama dapat membangunkan jiwa kita dan menyegarkan rohani kita dengan kita bangun awal, kita bersahur sebentar tadi mungkin, alhamdulillah, dan kita solat berjamaah, dan sekarang ini mungkin kita telah pun bersiap sedia untuk kita memulakan kehidupan kita pada pagi yang ceria ini, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, semua kita dah dengar dan banyak juga yang telah kita dengar berhubung dengan ibadah solat, daripada awal kita solat sehingga kepada akhirnya. Tuan-tuan dan puan, satu persoalan yang mungkin kita sama-sama nak benar-benar meyakinkan diri kita. Selama ini dan sebanyak ini kita telah berbicara tentang solat. Sekarang ini kita nak tanya pada diri kita, apakah kita benar-benar yakin bahawa solat yang kita kerjakan, yang kita pelihara, yang kita tunaikan setiap hari ini memang dia memberi sesuatu kesan yang nampak dalam jiwa kita. Kadang-kadang kita bertanya, mungkin saya pun bertanya, tuan-tuan dan puan-puan pun mungkin bertanya, apa sebenarnya agaknya kesan solat ini yang kita nak nampak dalam kehidupan kita? Kita dah dengar solat daripada awal, kelebihannya, kebaikannya, daripada bermula kita mengambil wuduk, mendengar azan, menanti solat, solatnya takbir, sampai kepada kita memberi salam. Sekarang ni mungkin kita dah tunaikan solat. Bila selesai daripada solat, tuan-tuan dan puan, apa agaknya kelebihan yang dapat pada kita, ya? Apa agaknya betul-betul kita nak nampak dan kita nak rasakan? Iakah dia memberi sesuatu yang berharga untuk diri kita? Cuba kita tengok apa yang disebut oleh Dr. Daniel dalam hal ini. Mari sama-sama kita dengar. Kemudian habis solat, dia ukur lagi otak. Tadi tengah solat, alfa, bum, 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 alfa. Habis solat, dia ukur lagi. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang apa pula keluar? Dia ukur, tak keluar alfa. Macam ada yang merancang ni, ya. Habis solat, alfa hilang, keluar gelombang lain. Ukur, gelombang apa? Gamma. Push. Apa dia gamma? Mana tahu? Gamma ini gelombang konsentrasi. Sebab itu ketua kepada tim ni, tim saintis ini, bila dia berceramah tempat saya dengar, dia kata apa? Saya bila baca buku, ada buku saya baca saya tak faham, saya tak bimbang, saya solat, saya bagi tumpuan dalam solat, saya letak buku tepi sejadah saya. Buku yang saya baca tak faham, saya letak tepi sejadah saya. Lepas bagi salam, saya ambil buku tu, saya baca semula. Dapat. Dapat. Sebab dia yang buat kajian, keluar gelombang gamma. Gamma ni tumpuan. Dia lepas solat, otak tumpuan. Dia baca, tunggu, dapat. Dia amalkan. Tapi kita solat bukan kerana sains. Tapi kita yakin solat ada kebaikannya. Oleh sebab ada kebaikan, jika sains itu kajian yang sahih mesti menemui kebaikan. Dia tally, dia selalu tak salah kita menerima ini walaupun bukan benda dasar ini, insya-Allah. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan. Sekarang ni saya yakin baru kita nampak dengan jelas apa sebenarnya kelebihan solat yang besar bagi diri kita. Suatu yang saya rasa semua kita inginkan, semua kita benar-benar memerlukan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita nak jadi seorang yang kuat mengingat. Setiap hari kita nak jadi seorang yang dia akalnya bijak, cerdas, matang. Lebih-lebih lagi dalam kita nak memberi tumpuan. Kita nak belajar, kita nak mentadbir, kita nak mengurus, kita nak melakukan apa saja tugasan harian. Konsentrasi. Di mana kita nak datangkan, nak hasilkan konsentrasi yang terbaik, tumpuan yang mantap, akal yang cerdas. Bagaimana caranya? Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala beri jawapan kepada kita. Selalu kita nak minta tolong, kita nak pergi kursus, kita pergi training, kita buat macam-macam, kita lupa. Rupanya Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu dalam Al-Quran,
dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah tolong, dapatkan bantuan untuk jadi seorang yang hebat, maknanya untuk jadi seorang yang cemerlang, untuk jadi seorang yang akalnya cerdas matang. Tapi macam mana Allah suruh? Bis-sabri, dengan sabar, wassalah, dan dirikan salat. Innallaha ma'as sabirin. Allah SWT tutup ayat tersebut. Allah Ta'ala beri jaminan Allah akan bersama-sama dengan orang yang sabar. Orang yang sabar dalam melakukan ketaatan, orang yang sabar dalam mengekang hawa nafsu dia, dengan dia benar-benar mengerjakan solat. Sebab itu tuan-tuan puan, kita tengok hari ini kalau kita sebagai pelajar contohnya, macam mana kita nak jadi seorang pelajar yang lebih cemerlang? Kita yakin kalau kita sembahyang dengan khusyuk, insya-Allah eksperimen telah dilakukan, bukti telah banyak, tapi hari ini mungkin kita tak yakin. Kenapa tak yakin? Sebab kita tidak usaha. Kita tidak usaha kenapa? Sebab kita tak nampak mungkin dia punya kebaikan yang ada di situ. Hari ini insya-Allah kita dah nampak. Sebab itu saya terfikir tuan-tuan puan, ini mungkin satu perkara yang penting yang menampakkan perbezaan besar di antara kita hari ini umat Islam dengan orang-orang yang terdahulu yang hebat-hebat di kalangan salafus salih dahulu. Bagaimana kita baca sejarah ulama-ulama hebat dulu tuan-tuan puan. Mereka menulis, mengarang kitab, mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran, mereka menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Cukup hebat. Kita pada hari ini, Masya Allah, di mana dan bagaimana keadaan kita? Mungkin kita mengaku ini perkara yang membezakan. Kenapa? Iaitu ibadah solat mereka yang hebat menyebabkan mereka mampu untuk jadi begitu cemerlang, menguasai ilmu dengan begitu hebat dan memberikan kesan dalam kehidupan mereka yang lebih terserlah. Saya teringat kisah seorang ulama hebat tuan-tuan. Namanya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Saya rasa semua kita kenal nama Imam Bukhari ini. Tokoh ulama hadis kita yang hebat. Tokoh ulama hadis yang menjadi pakar rujuk dan tempat rujuk utama dalam kita mengambil hadis-hadis sahih. Rujukan utamanya iaitu Sahih Al-Bukhari. Saya teringat kisah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau sebut dalam mukadimah dia bahawa saya menghafal 600,000 hadis. Masya Allah. 600,000 hadis. Daripada 600,000 hadis itu saya saring, saya pilih 60,000 yang lebih baik, lebih jauh daripada perkara-perkara yang menjejaskan prestasi ataupun kredibiliti hadis. Daripada 60,000 tu pula saya pilih lagi, kata Imam Bukhari rahimahullah, itu yang saya masukkan dalam kitab sahih saya, itu yang paling bersih, yang paling kuat jalan periwayatannya dan paling kuat dari sudut isnad dan matan hadis. Masya Allah. 7,563 hadis tuan-tuan dan puan. 7,563 hadis yang disebut dan dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari itu, semuanya hadis-hadis yang sahih itu. Kita baca sejarahnya, kata Imam Bukhari rahimahullah, saya tidak masukkan, saya tidak tulis setiap satu hadis itu kecuali akan saya solat dulu 2 rakaat, saya istikharahkan kepada Allah dan saya buat di dalam Raudhatun Nabi, dalam Raudah di Masjid Nabawi. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Kita tengok inilah dia beza mereka dengan kita. Keberkatan dan ketajaman ilmu mereka yang terselah. Kenapa? Kerana sebab solat mereka. Kalau satu hadis tu nak ditulis mereka solat, dan hadis itu benar-benar dirasakan satu amanah yang besar, kita tengok apa kesan di dalam kehidupan kita umat Islam pada hari ini. Dan kita yakin tuan-tuan dan puan, sangat yakin, kalau semua kita kembalikan diri kita kepada asas ataupun kepada basic perkara yang asas yang paling dasar ini, iaitu kita benar-benar jaga dan pelihara solat kita, kita yakin insya-Allah semua kita akan jadi orang yang akan juga cemerlang. Mungkin tidak pun sampai kepada tahap Imam Bukhari, tapi sampai kepada tahap yang insya-Allah boleh kita jadi contoh, insya-Allah, dengan usaha kita, dengan konsentrasi kerja kita, dengan tumpuan amal kita yang benar-benar tidak terganggu. Kita yakin kita boleh buat sesuatu yang baik. Sebab apa? Allah SWT bagi jaminan, Allah akan bantu kita.
Bila Allah bantu, kita akan dapat lebih faham, kita akan dapat lebih mengingat, kita akan dapat lebih tepat insya-Allah tindakan-tindakan yang kita lakukan dalam memahami dan menangani isu-isu yang banyak dalam kehidupan hari ini. Semua kita ada banyak masalah, semua kita ada banyak ujian, cabaran. Kita solat 2 rakaat, kita solat zuhur, kita solat asar, solat fardu kita jaga. Setiap kali solat ini kita doa minta pada Allah SWT, insya-Allah Allah bantu kita tuan-tuan puan, dan kita yakin bantuan Allah lah terbaik sekali. Selepas daripada bantuan Allah, barulah dengan teknologi kita, dengan bantuan-bantuan kepakaran tenaga manusianya, teori-teorinya dan sebagainya, insya-Allah akan lebih memudahkan dan mencemerlangkan kehidupan kita insya-Allah. Saya rasa setakat ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah sama-sama kita terus solat, dan kita yakin solat akan menjadikan kita lebih cemerlang dan lebih lagi insya-Allah terpandu menjadi orang yang hebat, insya-Allah melakukan perkara-perkara yang hebat dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian qulu qawli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.